أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam yang penuh berbahagia ini sekali lagi kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira ini adalah pertemuan kita untuk kali yang kedua di sini, di masjid ini, alhamdulillah, untuk menyambung kembali sakibaki apa yang ditaklifkan dengan tajuk Freemason. Dan malam ini sekali lagi kita bertemu pada Freemason yang kedua ataupun 2.0, iaitu malam ini lebih kepada pembicaraan tentang pergerakan ataupun asas serta basic Freemason pada zaman ataupun era moden. Ini bermaksud pada malam ini kita akan membincangkan hal-hal yang dianggap sebagai teras, hal-hal yang dianggap sebagai asas ataupun basic, apakah yang dikatakan sebagai Freemason. Jadi pada malam ini juga saya tidak berhasrat untuk mengulang-ulang balik apa yang telah kita bicarakan atau ceritakan pada pertemuan yang pertama. Apapun malam ini kita bergerak secara muqaddimah, apakah itu yang dimaksudkan ataupun dikatakan sebagai Freemason. Kalau kita nak mengkaji tentang apa yang berlaku kepada dunia kita hari ini, yang kita katakan sebagai dunia moden ataupun era globalisasi, pasti di sana kita tertanya-tanya ataupun di sana juga ada insan-insan yang berfikir, kenapakah dunia kita hari ini menjadi seteruk ini? Kenapakah dunia hari ini Islam sentiasa diuji, Islam sentiasa diancam, Islam sentiasa dianiaya dan dizalimi, terutama oleh musuh-musuhnya, baik musuh yang bersifat zahir ataupun musuh yang bersifat batin, yang hidden ataupun tidak nampak pada pandangan mata manusia biasa. Apapun kalau secara pengkhususan kita nak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sebalik kelambu ataupun tirai sejak awal Islam ini bertapak di bumi Mekah Al-Mukarramah di bawah naungan baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah Islam dibawa oleh para sahabat, para ulama,
para pentabligh dan pendakwah sampai diterima dan diamalkan oleh kita semua pada hari ini. Itu secara khusus. Kalau kita nak ambil sifat keumuman dia, kita akan pergi jauh melangkau sebelum masa dan zaman kebangkitan Nabi Muhammad lagi. Bahkan mungkin kita akan membicarakan tentang sedikit nabi-nabi, rasul-rasul dan utusan-utusan bersama kaum masing-masing dengan dakwah dan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan adanya penentangan-penentangan dalam beberapa konteks dan kategori daripada kaum dan umat masing-masing. Kita juga akan menyentuh beberapa perkara mengenai perkembangan-perkembangan agama yang pernah muncul dan wujud di dalam dunia ini, serta penyelewengan-penyelewengan yang bakal dan pernah berlaku di dalam kitab suci mengikut ukuran agama masing-masing. Jadi jelas di sini untuk jalan mudah atau jalan pintas, cara yang terbaik ialah kita mengkaji dan meneliti satu-satunya pertubuhan yang berusia hampir ribuan tahun, bahkan dia pernah wujud beribu-ribu tahun walaupun bukan lagi dinamakan Freemason pada sebelum ini. Jadi inilah hasil gerak kerja orang-orang Yahudi. Mengapa kita sebut orang-orang Yahudi? Jangan bersilap sangka dan jangan kita silap faham. Ada di antara Yahudi-Yahudi ini sememangnya mempunyai akhlak-akhlak yang baik, mempunyai etika-etika dan adab yang bagus. Antara Yahudi-Yahudi yang boleh kita klasifikasikan sebagai baik hari ini, kalau anda bertemu apa yang dikatakan sebagai agudat Israel, itu Yahudi yang baik. Ataupun anda bertemu dengan kumpulan yang bernama Natural Kartai, itu Yahudi yang baik, dan beberapa sisi Yahudi Ortodok yang lain. Mereka ini masih boleh bertasamuh dengan agama-agama lain dari sudut nilai-nilai adab dan etika. Apapun yang sebenarnya berlaku kekecohan di luar sana dan secara keseluruhannya ialah pertembungan antara dua benda ini. Yang pertama ialah the corrupt Jews. Apa maksud corrupt Jews? Ialah Yahudi-Yahudi yang jahat, Yahudi-Yahudi yang korup, Yahudi-Yahudi yang sudah termakan dengan habuan-habuan dunia, yang mana ini adalah di bawah tajaan sama ada daripada Dajjal sendiri ataupun makhluk yang kita tidak nampak, iaitu syaitan, iblis dan sekutu-sekutunya. Apa yang dimaksudkan dengan korup Jews ialah mereka ini bermula selepas penghancuran kerajaan Palestin yang dimiliki oleh mereka di bumi Kan'an dulu, sama ada atas nama kerajaan Yahuza atau atas nama kerajaan Israel. Mereka dibantai, dizalimi dan dimusnahkan semahu-mahunya oleh seorang raja yang terkenal dalam sejarah, dinamakan sebagai Bukhtansar, ataupun bahasa moden disebut Nebukadnezar. Inilah kehancuran kerajaan orang-orang Israel Yahudi buat kali pertama, dan ini jugalah yang berlaku. Robai-robai sebahagian besar daripada orang-orang Yahudi ini dibawa ke bumi Babylon sebagai tawanan kepada Raja Bukhtansar di Babylon. Yang inilah yang memaksa mereka mula menafsirkan Taurat, kitab suci yang dipunyai oleh mereka, dengan berandalkan ataupun berlandaskan rasional, logik dan akal semata-mata. Lalu lahirlah sebuah kitab yang dinamakan sebagai Talmud. Talmud dia ada dua version, Talmud Babylon dan Talmud Palestin ataupun Talmud Jerusalem. Dan inilah kitab-kitab yang diguna pakai oleh orang-orang Yahudi sekarang. Apapun the corrupt Jews ini ialah hasil daripada perkembangan suasana tadilah, lalu dicampur dengan saki baki Yahudi-Yahudi yang dibawa lari oleh Samiri dulu.
Dan saya tidak mahu menghurai dan memperpanjangkan kisah antara Nabi Musa, kaumnya dan Samiri tentang kisah lembu buatan Samiri. Apapun sakibaki Yahudi yang tidak mahu mengikuti Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun, ada sebahagian daripada Yahudi ini mengikuti di belakang Samiri. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang jauh dan panjang, maka Yahudi-Yahudi ini mula berasimilasi, mereka mula bercampur, mereka mula berkahwin, mereka mula berurusan dengan kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa yang mereka singgahi. Lalu terhasillah apa yang dinamakan sebagai Yahudi-Yahudi hybrid. Maksud hybrid ialah Yahudi-Yahudi yang darahnya sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Dan antara Yahudi-Yahudi hybrid yang paling hebat dan terkenal sebahagian besar yang bersekongkol dengan the corrupt Jews ialah Ashkenazi. Yang kedua Mizrahi, yang ketiga Sephardi, yang keempat Hasidic, dan yang kelima ialah Samaritan. Kalau kurang maklum, saya ulang sekali lagi: Ashkenazi, Mizrahi, Sephardi, Hasidic, dan Samaritan. Ini adalah sebahagian besar Yahudi-Yahudi bertahap hybrid yang bersekongkol dengan the corrupt Jews. Ditambah pula dengan satu kumpulan lagi yang berselindung di sebalik agama yang pernah diutuskan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, yaitu agama Islam yang suci, murni dan tulen. Tetapi di belakang hari selepas Nabi Allah Isa ini diangkat, agama Nasrani, agama sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa ini mula dirosakkan sedikit demi sedikit oleh the corrupt Jews, dan mereka bergabung hari ini apa yang dinamakan sebagai the Vatikan. Inilah sebenar dua unsur, dua komponen dan dua konten yang paling banyak melakukan huru-hara, kerosakan dan kemusnahan kepada peradaban dan ketamadunan manusia pada hari ini, yaitu gabungan the corrupt Jews dan the Vatikan City yang berselindung di sebalik nama agama Nasrani ataupun agama Kristian. Jadi inilah hasil kerja mereka di kemudian hari sampai tertubuhnya apa yang dinamakan sebagai Freemason. Walaupun pada pertemuan yang pertama kita sudah huraikan di mana Knight Templar susu galur sampai ke bawah, sampailah apa yang dinamakan Freemason pada hari ini. Di sinilah mengajar kita untuk mengkaji dan meneliti bagaimanakah asas-asas kumpulan ini bekerja. Mereka begitu tekun, mereka begitu rajin dengan satu tujuan, yaitu mereka nak memusnahkan kalau boleh semua bentuk akidah, semua bentuk agama, semua bentuk kepercayaan, semua bentuk keimanan, supaya manusia-manusia ini menjadi ingkar dan kufur kepada pencipta kita dan seluruh manusia termasuk mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya mereka dapat kalis ataupun menafikan agama Islam dengan mengajak manusia berduyung-duyung dan berbondong-bondong memasuki agama-agama yang disifatkan sebagai musyrik, yaitu agama-agama yang mensyirikkan Allah. Kalau mereka tak boleh tinggalkan kaedah agama, kalau mereka tak boleh tinggalkan kepercayaan dan keimanan, sekurang-kurangnya biar mereka tak jadi Islam, biar mereka masuk agama-agama yang kita dah rosakkan sebelum ini, biar mereka beragama berteraskan syirik, iaitu ada unsur syirik terutama yang dinamakan sebagai konsep Trinity. Dan ini memang banyak berlaku kepada agama-agama sebelum Islam yang pernah dirosakkan, dihancurkan dan dimusnahkan oleh pakatan-pakatan ini secara tersembunyi dan cukup terahsia. Ini mengajar kita bahawa kita sebenarnya berdepan bukan musuh yang remeh. Kita bukan berdepan dengan musuh yang lekeh. Kita berdepan dengan satu musuh yang mempunyai perancangan yang cukup rapi, kemas dan ampuh.
sebab cita-cita mereka yang paling utama atas tujuan-tujuan yang saya sudah sebutkan tadi. Dan kalau boleh lebih jauh, mereka meninggalkan agama-agama lalu menjadi manusia-manusia yang etis, manusia-manusia yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan, tidak percaya akan kewujudan malaikat, tidak percaya akan hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan, tidak percaya adanya syurga, tidak percayanya adanya neraka, hisab, sirat dan seumpama dengannya. Sekaligus perkara-perkara yang disifatkan ghaibiyah, keyakinan dan keimanan gaib ini mereka nak hapuskan daripada dada dan keimanan kita umat Islam. Maka ada mungkin di antara hadirin hadirat, muslimin muslimat yang mungkin pernah mendengar agama-agama baru yang berteraskan seperti tadi. Pernah dengar atau tidak agama Chow Dai? Pernah dengar atau tidak agama Trust Lucifer, kepercayaan kepada iblis semata-mata? Dan lebih jauh, pada hari ini sudah ramai yang terjebak dengan satu agama baru, iaitu Scientology. Mereka ini berasaskan sains semata-mata, berasaskan logik semata-mata, berasaskan rasional semata-mata, berasaskan akal semata-mata. Mereka menolak seperti yang disebutkan tadi. Mereka sama sekali tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan apa yang dibawa oleh agama itu kadang-kadang sepadan dengan kaedah dan konsep sains. Tetapi apabila bertentangan dan berlawanan antara ayat-ayat Al-Quran, kalam Allah ataupun wahyu, bertentangan dengan apa yang didatangkan dan diperkatakan oleh sains, maka kita perlu memenangkan kaedah sains. Kerana dia sememangnya terbukti, dia sememangnya jelas, dia sememangnya logik dan rasional. Kalau nak bermain dengan ayat-ayat Al-Quran, banyak di antara perkara yang disebutkan oleh Al-Quran ini tak masuk akal, tak rasional dan sebagainya. Sebab itu, ada di antara sisi-sisi ini diambil oleh kumpulan-kumpulan yang kita katakan sebagai liberal, kumpulan-kumpulan yang kita katakan sebagai plural, untuk mentohmah, untuk menidakkan sesuatu yang mulia yang didatangkan oleh Allah menerusi kalam-kalam dan wahyunya. Lebih jauh bakal akan berlaku penghinaan demi penghinaan, ancaman demi ancaman, ugutan demi ugutan, perli, tohmah, ejek, mempersendakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sebut ini sedang berlaku, sedang menjadi barah kontroversi dan panas sekarang. Kalau dulu saya dah lama sebutkan benda ini, hampir 2, 3, 4 tahun lepas, tetapi tomahan diberikan paranoid, tomahan diberikan taksub, tomahan diberikan ilmu tak ada faedah, tomahan diberikan ilmu sia-sia. Hari ini sudah jelas depan mata anda apa yang kita sarankan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita dedahkan, semata-mata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan akidah kita umat-umat Islam melalui pemahaman tentang gerakan-gerakan yang cukup berbahaya yang sedang melingkari, memerhati dan mengepung kita, yang tak pernah kenal penat, yang tak pernah kenal letih 24 jam. Yang penting bagi mereka, agama Allah akan dikambus dan tak akan pernah wujud lagi di atas dunia ini. Mereka nak melahirkan manusia-manusia yang bongkak, manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang bersifat materialisme, yang tidak lagi mengakui kewujudan Tuhan. Bahkan mereka akan mengakui kewujudan Tuhan dalam bentuk manusia sendiri. Yang kita semua sudah dikhabarkan dengan jelas oleh Nabi menerusi hadis-hadis yang mutawatir dan pelbagai lagi rangkaian hadis-hadis yang lain bentuknya tentang kedatangan fitnah yang akan bakal tiba dan dimunculkan oleh seorang berbangsa Yahudi. Itulah dia Dajjal. Tu baru mukaddimah. Ni baru nak masuk. Baik. Ingat satu benda. Nanti sebelum tu, boleh pakai ke tak boleh pakai? Boleh. Bolehlah slow-slow.
Nak orang ikut ni sebab kita nak menulis sikit. Kalau saya duk cakap lagu ni, kadang-kadang orang tak boleh tangkap, kadang-kadang orang tak ingat. Baik, takrif Freemason. Bila sebut tentang takrif Freemason, kita sedia maklumlah. Ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Freemason, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Tapi kadang-kadang salah satu kalimah dia tu dah dimelayukan. Free tu bahasa Inggeris. Kita hari ni pun free jugalah, tak ada hak free ke? Dia jadi dah free tu jadi bahasa biasa. Sebut free orang faham, percuma, tak kena apa-apa bayaran. Iklan sekejap. Okey, tak apa. Baik, kita bersambung. Bila sebut Freemason, dia ada dua kosakata. Satu free, satu mason. Bila sebut free, apa maksud free? Bukan free merujuk kepada percuma, bukan free merujuk kepada sesuatu atau benda yang tak payah bayar, tapi free di sini merujuk kepada makna bebas. Free yang bermaksud bebas. Manakala mason maksud dia tukang batu. Tukang batu. Kalau kita gabungkan Freemason, dia jadi tukang batu yang bebas. Nampak macam tak kena lagi penterjemahan ataupun pengistilahan. Maksud dia ialah sekumpulan orang-orang Yahudi yang sudah direkrut, yang sudah dilatih, yang sudah berkemahiran, yang sudah berpengalaman, yang mana mereka ini bersetuju untuk bai'ah ataupun taat setia di bawah satu persatuan ataupun pertubuhan. Yang kita nak bincang malam ini sebagai Freemason, mereka sanggup bekerja sama di kalangan anggota-anggota mereka bagi menjayakan misi dan matlamat sebenar keyahudian dan kedajalan mereka. Itulah yang dimaksudkan sebagai takrifan. Secara sederhana, apa yang dikatakan sebagai Freemason. Tambahan pula, Freemason ini ialah suatu pertubuhan yang cukup rahsia sebelum ini. Tetapi akhir-akhir di era moden ataupun era kita, mereka mula menonjolkan diri. Mereka mula membuka keanggotaan dan keahlian kepada sesiapa sahaja. Walaupun demikian, mereka ada pilihan-pilihan tertentu. Mereka mula masuk dengan menjayakan apa yang dikatakan sebagai bersosialisasi, bermasyarakat. Mereka kadang-kadang menganjurkan pesta-pesta tertentu, mereka menganjurkan karnival-karnival tertentu, mereka menganjurkan program-program tertentu yang kita nampak pada pandangan mata kasar lebih kepada sosialisasi dan hubungan mesra dan baik dengan masyarakat. Jadi di sinilah kadang-kadang mengelabui mata kita akan matlamat dan tujuan sebenar. Kenapa mereka melakukan perkara-perkara demikian? Apapun untuk memahami tentang Freemason dengan lebih jelas, suka saya menyebutkan ada beberapa istilah yang cukup penting yang perlu kita faham sebagai basic. Jadi saya kena bergerak ke depan untuk cerita sikit. Baik, apabila kita nak memperkatakan tentang Freemason, sekurang-kurangnya sebagai asas dan basic kita perlu mengetahui beberapa istilah dalam mengenali apa yang dikatakan sebagai Freemason. Malam ni saya akan cuba mengemukakan kepada hadirin hadirat, muslimin maslumat, sekurang-kurangnya 7 istilah. Yang pertama ialah Freemason sendiri. Bila sebut Freemason, dia merujuk kepada nama pertubuhan. Nama pertubuhan Freemason. Ada juga istilah yang disebut sebagai Masons.
Bila sebut Masons, dia ialah ahli-ahli atau keanggotaan Freemason. Yang ketiga ialah Grand Master. Ini kita istilahkan sebagai Maha Guru. Yang keempat ialah Lodge. Lodge ini ialah tempat berhimpun atau berkumpul bagi ahli-ahli Freemason. Kemudian dia ada yang lebih besar yang kita panggil Grand Lodge. Ini kita kata ibu pejabat utama. Bagi Freemason. Seterusnya Freemason Hall, Dewan Utama Freemason. Biasanya Freemason Hall ni diadakan untuk tujuan untuk memberikan kurnia ataupun darjah kebesaran ataupun kenaikan pangkat ataupun pengurniaan sesuatu pingat, darjah ataupun bintang kepada ahli-ahli Freemason, dan adanya pertemuan-pertemuan ataupun mesyuarat-mesyuarat penting lagi sulit di kalangan mereka. Dan yang terakhir ialah selepas Freemason Hall kita panggil degree. Degree bukan merujuk kepada BA itu, Bachelor of Art, tidak. Tapi degree merujuk kepada darjah, iaitu darjah kebesaran. Pangkat-pangkat yang akan diberikan kepada ahli-ahli yang banyak memberikan jasa-jasa dan bakti-bakti tertentu di dalam kelompok ataupun pertubuhan Freemason. Okey, tak apa. Okey, saya rasa untuk ini sudah jelas bagi kita. Beberapa istilah ini sekurang-kurangnya ada dengan kita bila kita nak memperkatakan dan membicarakan tentang Freemason, iaitu Freemason, Mason, Grand Master, Lodge, Grand Lodge, Freemason Hall dan juga degree. Baik. Seterusnya ialah kita bergerak membicarakan tentang antara sejarah penubuhan awal Freemason dan Lodge-Lodge yang paling awal. Sebenarnya Freemason sebelum ni baru saja letak nama, tetapi bentuk pergerakan dia sudah lama berlangsung. Bahkan kalau kita meneliti sejarah para utusan Allah di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul, saya berkira-kira dan beranggapan bahawa Freemason ini sejak awal lagi sudah bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu sewaktu di bawah pemerintahan Raja Namrus di Babylon dulu. Dan kita pernah sebut sebelum ini, antara kerajaan-kerajaan besar yang berada di bawah naungan Namrus, antaranya kerajaan Sumeria, kerajaan Akkadia, kerajaan Kaldea, kerajaan Aramia, kerajaan Assyria, kerajaan Babylon, dan kerajaan-kerajaan yang kecil yang bersekitaran dengannya. Jadi sebenarnya Freemason secara asas bermula dan tertubuh pada zaman Namrus dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia bergerak sedikit demi sedikit secara hidden, terselindung dan tersembunyi, kerana mereka cukup menyembunyikan dan menganggap pertubuhan ini sebagai rahsia. Kerana sememangnya mereka menyelitkan dengan apa yang dikatakan sebagai amalan-amalan mistik ataupun istilah moden disebut okultisme yang dinamakan sebagai Kabbalah. Yang ini juga dikaitkan dengan agama Judais, iaitu agama Yahudi. Sekarang kita tengok
Buat pertama kali Freemason ini disebut secara tersurat dan tertulis ialah pada 24 Jun 1717. 24 Jun 1717